اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan imam, para bilal, adik-adik jawatan puasa dan pentadbiran, muslimin, muslimat yang dirahmati lagi dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita tidak jemu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, limpahan nikmat, kurniaan, kelebihan Allah Ta'ala beri pada kita begitu banyak. InsyaAllah kita sama-sama menzahirkan rasa kesyukuran kita kepadanya dengan melakukan ketaatan dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbincangan pada pagi ini kita ambil berkaitan dengan Al-Quran. Kita cuba ambil berkaitan tadabbur, dan kita akan cuba lihat satu surah yang ada dalam Al-Quran ini, dan kita keluarkan dia punya matlamat ataupun mesej, kandungan utama bagi surah ini. InsyaAllah pagi ini kita bincang surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du ada 43 ayat. Tidaklah panjang sangat, 43 ayat. Dia berada pada juzuk yang ke-13, dan turutan dia mengikut susunan Al-Quran ini disusun mengikut tertib yang ke-13. Dia ada pada juzuk yang ke-13 mengikut tertibnya surah yang ke-13, mengandungi 43 ayat. Dan dari sudut pembahagian waktu turunnya surah ini berlaku perselisihan sama ada dia turun di Mekah ataupun di Madinah. Ibnu Abbas mengatakan surah ini surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Jadi surah Ar-Ra'du 43 ayat ni, tuan-tuan yang dimuliakan, kita nak keluarkan apakah dia punya mesej utama, kandungan utama surah Ar-Ra'du. 43 ayat membawa pembaca ke mana? Baik, surah Ar-Ra'du, lepas ini bila tuan-tuan baca surah ni, kalaupun kita tak mampu nak faham semua, lepas ni kita baca surah Ar-Ra'du, kita nak faham, tapi nak faham semua tak mampu. Kita bukan orang Arab, kita bukan ahli tafsir, tapi kita nak faham Quran, nak faham tak mampu. Jadi kita keluarkan dia punya mesej utama, matlamat ataupun kandungan utama surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'du membentangkan kepada kita tentang kekuatan kebenaran, kekuatan Al-Haqq. Sekali lagi, surah Ar-Ra'du membentangkan kepada pembaca tentang kekuatan Al-Haqq, iaitu kebenaran. Al-Haqq itu sangat kuat. Lawan kepada Al-Haq ialah Al-Batil, kebatilan. Dan kebatilan itu sangat lemah. Cuma surah ini memberikan gambaran kepada kita bahawa walaupun Al-Haq itu, kebenaran itu kuat, tetapi dia bukanlah selalunya yang berada di atas, yang orang nampak, yang orang ambil, orang pegang. Dia tak semestinya begitu. Sekali lagi, gambaran kebenaran yang dibawa oleh surah Ar-Ra'd ini, pertama, kita perlu tahu dan yakin bahawa Al-Haq itu
sangat kuat, sangat solid. Dan batil itu dia lemah. Cuma kadang-kadang al-haq itu dia tak nampak, ataupun dia perlukan kepada usaha untuk menggali, mencari dia al-haq. Tapi dia kuat, dia mendasar. Adapun al-batil itu begitu lemah, ya. Walaupun mungkin, ya, kadang-kadang ataupun selalunya al-batil itulah yang terlihat, ya, berada di atas, di mata-mata manusia, diamalkan, dilakukan, disebarkan, tapi sebenarnya batil. Adapun al-haq itu dia kuat, tetapi dia perlu kepada usaha untuk mencari, menggali, untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Jadi ini gambaran, ya, surah Ar-Ra'd memberikan kepada kita tentang makna ini. Jadi bila kita baca surah Ar-Ra'd lepas ni, kita punya, ya, perasaan ataupun kita punya usaha untuk berinteraksi dengan surah ini ialah tentang al-haq itu kuat, tapi perlu dicari. Jangan tertipu, jangan tertipu dengan indahnya kebatilan yang mungkin berada di atas, yang nampak, yang diamalkan, yang orang semua buat. Boleh jadi walaupun semua orang buat, kalau benda tu batil, maka dia batil. Al-haq walaupun tak nampak, seorang dua je yang faham, yang tahu, tetapi bila dia al-haq, maka dia kuat. Akhir sekali itulah yang tinggal, yang batil akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan pasti akan hilang, lenyap. Yang tinggal al-haq. Dia qawi, dia kuat, dia rasikh, dia solid, mendasar. Ya, ini makna surah Ar-Ra'd. Nak faham semua, kalau kita tak mampu, ambil mesej tentang kekuatan dan kebenaran dan juga lemahnya kebatilan. Definisi kepada al-haq ataupun sumber utama kepada al-haq, surah Ar-Ra'd datang kepada kita. Al-haq itu apa? Nak cari dia macam mana? Dia tersimpul ataupun definisinya kita cari daripada 3 sumber itu. Al-haq mesti datang daripada 3 sumber. Pertama, ulama sebut dia mesti datang daripada al-mursil, daripada empunya al-haq, yang mengutuskan, yang menurunkan al-haq, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sekali. Salah satu nama Allah ialah al-haq, nama dia Asmaul Husna, al-haq. Jadi definisi al-haq pertama sekali, dia mesti datang daripada al-mursil, yang mengutuskan. Yang kedua, al-haq itu mesti datang daripada al-mursal ilaih, yang menerima. Al-mursil, Allah SWT yang utus. Yang kedua, al-mursal ilaih, yang menerima, ya, perkara itu. Tak lain tak bukan, dalam konteks kita hari ini, Quran yang kita baca ini, baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ar-risalah, risalah yang diturunkan itu. Jadi al-haq kita carilah daripada 3 sumber. Ini surah Ar-Ra'd punya perbahasan. Al-mursil, Allah Ta'ala. Al-mursalu ilaih, baginda Ar-Rasul SAW, hadis baginda, sunnah baginda. Ar-risalah, message, risalah yang baginda bawa, atau boleh kita sebut Al-Quran sebagai risalah. Jadi sumber al-haq mesti daripada 3. Perlu cari, perlu usaha. Sebab ada Quran,
boleh buka surah Ar-Ra'd kalau ada Quran. Tapi ya kalau dah hafal tak apa. Okey. Al-Hafiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Walladhi unzila ilayka min rabbikal haqq. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Ayat 1 surah Ar-Ra'd. Dia bermula dengan Ar-Ra'd tu maknanya guru. Ar-Ra'd artinya guru. Ini perlu tadabbur. Kenapa surah yang cerita tentang kekuatan kebenaran dan lemahnya kebatilan, nama surah tu Ar-Ra'd? Jadi ini dah memberikan kita gambaran bahawa kebenaran itu memang perlu kepada usaha, kena berfikir, kena cari. Gambaran Ar-Ra'd ini guru membawa makna salah satu tanda turunnya hujan. Ar-Ra'd bila kita dengar selalunya menimbulkan rasa gerun, gemetar. Dengar meletup tiba-tiba berdentum, ya, guruh itu. Kadang-kadang kita rasa takut. Apatah lagi bila keluarkan kilat, ya. Bila guruh betul mengeluarkan kilat, itu menjadikan kita takut. Tapi dalam masa yang sama, guruh itu memberikan kita satu harapan akan turunnya hujan rahmat. Dia ada makna rasa takut, tapi dalam masa yang sama lepas ni hujan nak turun. Jadi dekat situ Allah SWT sebut, dia bercerita tentang Ar-Ra'd ni ayat 12 dan 13 tentang huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Dia memperlihatkan kamu kilat, ya? Khaufan wa tama'a, yang menimbulkan rasa takut dan juga harap. Takut dan juga mengharap. Dia ada benda berlawanan kat situ, ada perkara berlawanan. Selalunya perasaan takut menjadikan kita lari. Tetapi al-barq ini, kilat dekat sini Allah sebut, takut itu kadang-kadang boleh membawa rasa harap. Cakap dengan orang Malaysia ni kadang dia, yalah, kita ni musim terkujur pula. Kita tengok hujan lama dah risau pula. Tapi kalau tuan-tuan bayang orang Arab, ketika turunnya surah ini, mereka betul-betul dapat relate. Sebab orang Arab ni kalau dengar bunyi guruh ni, mula-mula takutlah. Tetapi dia orang mempunyai harapan yang sangat besar akan turunnya hujan. Pasal hujan setahun sekali. Jadi dengar bunyi guruh tu seronok bukan main. Walaupun berdentum-berdentum, dia duduk dalam rumah takut. Tapi lepasnya hujan nak turun. Memberikan kita gambaran bahawa al-haq itu macam tadilah, walaupun dia kuat, tapi mungkin dia tak nampak dekat bawah. Batin walaupun dia lemah, tapi mungkin itu yang nampak. Ada makna berlawanan dekat sini. Jadi perlu kepada usaha dan pencarian. Dan surah Ar-Ra'd nanti kita tengok memang banyak Allah Ta'ala bentangkan perkara-perkara yang berlawanan ini. Sangat banyak dia punya perbincangan perkara-perkara yang berlawanan. Tadi kita sebut Alif Lam Mim Ra, yang pertama tilka ayatul kitab walladhi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Selepas Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab, itulah dia
ayat-ayat Alkitab Al-Quran yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad daripada Tuhanmu membawa al-haqq, kebenaran. Walakin, tetapi kebanyakan manusia tidak mahu beriman. Dia dah simpulkan surah itu. Ayat 1 dah simpulkan makna. Ada al-mursil, Allah Ta'ala yang turunkan kepada engkau. Ada al-mursal kepada engkau wahai Muhammad. Al-mursal min rabbik, daripada Allah, al-haq, kepada baginda yang diutuskan. Yang turunkan apa? Al-kitab, iaitu ar-risalah. Al-haq, carilah daripada 3 sumber ini. Walakin, tetapi aktsaran nasi la yu'minun, banyak manusia tidak mahu beriman. Dalam Quran, aktsar ini selalu merujuk kepada perkara-perkara yang tak baik. Wa aktsaruhum fasiqun, yang banyaknya fasik, yang banyaknya kufur, yang aksar tak beriman. Banyak aksar teruk ya. Satu je kalau baik, Allah sebut aksar, banyak ni. Kalau baik satu je, zikir, itu je ya. Zikran kathir, kalau zikir tak. Yang lain ya, kumpul harta, kumpul itu banyak-banyak ni, semua je. Kalau yang sikit Allah puji banyak. Kalau yang qalil ya, wa qalilun min ibadiyash syakur, kalau yang sikit itu biasanya Allah puji banyak. Jadi al-haq itu banyak manusia tak mahu, kadang-kadang kerana tidak mahu mencari. Kemudian kita tengok yang kedua, ketiga, keempat ini, Allah elaborate tentang al-haq. Yang pertama iaitu dia Allahul ladzi rafa'as samawat bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amr yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun wa huwal ladzi maddal ardh وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٍ. Ayat 2, 3, 4 Allah Ta'ala elaborate tentang al-mursil, tentang dia. Allah lah yang telah mengangkat langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Summa istawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa di atas arasy. Dia memudahkan, menundukkan matahari dan bulan, tiap-tiap satu beredar mengikut masa yang ditetapkan. Dialah yang mentadbir, mengatur segala urusan. Dia menerangkan kekuasaannya satu persatu supaya kamu yakin dengan pertemuan dengan Tuhan kamu. Dialah menjadikan bumi terbentang luas, padanya gunung ganang, sungai-sungai mengalir, tiap-tiap jenis buah-buahan dijadikan padanya berpasang-pasangan. Dia menutup siang dengan malam silih berganti. Semua itu ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang mahu berfikir. Di bumi beberapa potong tanah yang berdekatan, dan padanya ada kebun-kebun anggur, jenis-jenis taman, pohon-pohon kurma, berumpun yang tidak berumpun, semuanya disiram dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan setengahnya dengan setengah yang lain pada rasanya. Sesungguhnya demikian, itu ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ini al-mursil yang cipta semua benda yang kamu boleh lihat. Kalau yang turunkan semua benda ini, begini kekuasaan dia, tanda-tanda yang ditunjukkan. Dan al-haq itu bila datang daripada dia, maka mereka yang tolak itu adalah
benar-benar orang-orang yang buta hatinya, na'udzubillah. Dan ayat ni bawa pembaca daripada atas turun ke bawah. Allahul ladzi rafa'as samawat, angkat langit tanpa tiang, istiwa atas arasy, matahari dan bulan beredar mengikut paksi, turun sikit bergunung ganang, sungai-sungai, turun lagi pada tanaman-tanaman, bumi sampai ke tanah daripada atas. Bila kita baca macam di bawah begitu, turun, tengok satu persatu tanaman-tanaman, tanam sebelah-sebelah aja kata dia, ya, mutajawirat, tanam sebelah-sebelah, air sama, tanah yang sama, disiram dengan air yang sama, tetapi bila rasa boleh berbeza. Ya, sampai ke situ nak mengajak pembaca. Kadang pokok yang sama, pokok rambutan yang sama, tapi makan boleh beza rasa, ya? Walaupun mungkin dalam satu buah yang sama, durian, kadang durian dalam tu isi itu pun boleh berbeza rasa dia pun. Subhanallah. Ini semua tanda. Tapi Allah sebut ayat yang kelima, kalau kau pelik, maksudnya yang lebih pelik ialah apabila ada orang berkata, iaitu si kafir, adakah kami setelah menjadi tanah akan dihidupkan semula dalam bentuk yang baru? Kalau kamu melihat kekuasaan Allah Ta'ala tadi, rasa takjub, rasa hairan, maka apa yang pelik kalau Allah Ta'ala nak bangkitkan, ya, orang-orang yang dah mati daripada kematiannya untuk dibangkitkan semula. Maknanya lagi pelik orang yang boleh tanya, ya, aidza mitna aidza kunna turaban ainna lafi khalqin jadid. Adakah bila kami dah jadi tanah, kami jadi balik kehidupan yang baru? Ulaikal ladzina kafaru, itulah orang-orang yang betul-betul Allah kata kufur, tertutup. Kemudian kita tengok macam kita sebutkan tadi, surah Ar-Ra'd, dia sangat banyak perkara yang berlawanan. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah, sayyi'ah hasanah, wa qad khalat min qablihimul mathulat wa inna rabbaka ladzu maghfiratan lin-nas wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Allahu ya'lam ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad alimul ghaibi wasyahadah sawa'un minkum man asarra al-qawli wa man jahara bih lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalf. Ini semua bertentangan. Mereka memohon menyegerakan sayyiat, perkara-perkara buruk, azab, sebelum hasanah, sayyiat hasanah. Wa inna rabbaka lazu maghfirah, keampunan, wa inna rabbaka lasyadidul iqab, azab, ya, keampunan dan juga azab. Kemudian Allah tahu apa yang dikandung oleh setiap perempuan, tiap-tiap ibu. Dia tahu apa yang kurang dalam rahim dan apa yang lebih. Alimul ghaibi wasyahadah, dia tahu apa yang ghaib dan apa yang nyata. Sama bagi dia kalau kamu sembunyikan perkataan ataupun, ya, kamu, sama bagi Allah yang kamu rahsiakan dalam hati dan yang kamu menyatakannya, yang tersembunyi pada waktu malam, yang keluar berjalan pada waktu siang. Baginya para malaikat yang menjaga silih berganti di hadapan dan juga di belakang. Dialah yang menampakkan kepada kamu kilat
untuk apa? Memberikan takut, khaufan wa tama'an, dan juga rasa harap. Guruh ni berlaku sebab apa? Awan dengan awan, awan dengan awan berlanggar. Jadi pelanggaran itu bukan bunyi macam letupan. Lepas tu kilat pun keluar. Awan dengan awan, guruh, lepas tu keluar kilat. Awan tu air. Bila berlanggar, dia ada cas positif, negatif. Ini dululah masa sekolah rendah dulu kan, cikgu cerita pasal sains, saya pun tak tahulah. Nanti tuan-tuan cek lah ya, kalau salah betul kan. Awan ada cas dia, cas positif, negatif. Bila langgar sama dia, cas itu menyebabkan keluarnya kilat. Dari sudut sains lah, tapi dari sudut hadis pun Nabi SAW sebut yang nak memanah syaitan dan sebagainya. Tak apa je, tak ada masalah pun. Cuma makna kita nak sebut tadi, air jumpa air, keluarnya api. Sebab banyak berlawanan kat sini, sampaikan Allah Ta'ala gunakan perumpamaan dan juga kejadian ini pun yang berkaitan dengan makna ini. Al-Haq itu dia kuat, tapi mungkin tak nampak, kena cari gali. Batil itu lemah, mungkin itu yang nampak. Tapi batil kalau maknanya dululah dulu kalau zaman kita belajar dulu, kalau kat universiti ni, siapa tak ada makwah siapa tak ada awet ni kira teruk lah. Padahal batil. Tapi orang yang nak jaga diri dia, orang ni dianggap dia tu yang salah. Zaman mak-mak kita dulu, siapa pakai tudung, orang ni yang pelik. La ilaha illallah. Zaman pekerjaan, bila duduk dengan kawan-kawan, duduk dengan kawan-kawan yang banyaknya yang kontraktor ni, dia kata memang macam tu. Macam tu apa? Kita tak faham kan? Kita dalam kontrak ni kena ulur sikit. Macam tu kan? Kena ulur sikit. Kalau tak buat kau tak boleh hidup. Sampai tahap itu. Kalau tak buat kau tak boleh hidup. Sedangkan dia batil, tapi semua orang buat. Dah jadi sistem kerosakan itu. Follow bawah meja, batil. Orang yang tak buat, pelik orang. Kau tak ada hulu, pelik. Kita dengar bersedih sampai ke tahap kalau tak buat tak boleh hidup, tak boleh cari makan. Dia begitu sekali. Jadi surah ini membawa makna ini. Dia banyak berlawanan. Jangan tertipu. Yang batil lampau. Lahu da'watul haqq, ayat 14 pun, seruan kebenaran itu, dakwah al-haq itu milik Allah, mursi dia. Walladzina yad'una min duni, mana-mana tuntutan seruan-seruan yang lain, la yastajibuna bisyai, tidak akan dapat menjawab, tidak akan dapat menyahut, tak boleh beri. Seperti apa? Seperti orang yang membuka kedua tapak tangannya, kabasati kaffaihi ilal ma liyablugha fah wa ma huwa bibaligh. Ya Allah, tengok ayat dia punya perumpamaan tu pun dia ada kebat sikit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebat
Perlu, sebab al-haq itu memang perlu kepada usaha. Kena cari al-haq ni, kena cari. Dia tak boleh nampak macam tu sekali, nampak macam betul dah ni, benda ni yang bawa al-haq. Nanti dulu, gambaran zahir itu belum tentu lagi. Tengok betul-betul isi. Al-haq, da'watul haq Allah Ta'ala. Selain pada itu tak boleh. Seperti orang yang membuka kedua tapak tangannya ke dalam air supaya sampai ke mulutnya, padahal air itu tak sampai pun. Itu perumpamaan ni. Orang ni haus, orang yang haus, nampak air depan mata, nak minum air, tapi tangan dia buka macam ni untuk bawa air tu ke mulut dia. Benda-benda salah ni semua. Dia ingat itu yang boleh mengenyangkan dia. Kau kena ulur, kalau tak ulur tak boleh hidup. Dia pun nak buat macam tu. Dia ingat benda tu lah boleh menyelesaikan. Ada masalah, orang ni kata pergi pergi minum ke apa ke, pergi cari hiburan, nanti masalah kau hilang. Seruan-seruan ni semua tak boleh. Tapi lahu da'watul haq, itu Allah Ta'ala. Selain pada itu tak bolehlah, mungkin dapatlah minum sikit dekat tangan itu, menghilangkan sikit je, lepas tu haus balik. Macam orang sakit makan Panadol sekejap mungkin hilang lah sikit. Tapi kalau seruan kuat itu bagi Allah Ta'ala. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Tak boleh. Manfaat, mudarat. Berlawanan lagi. Hal yastawil a'ma wal basir. Sama tak orang yang celik dan orang yang buta dengan orang yang melihat? Am hal tastawi dhulumat wan nur. Sama tak kegelapan dengan cahaya? Banyak berlawanan. Sebagai ulama dia kira, ada ulama yang kira berapa perkara berlawanan dalam surah Ar-Ra'd tu, lebih daripada 40. Kita ambil ayat 17. Cuba tuan tengok ayat 17. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. Ya Allah, dia menurunkan air hujan daripada langit, lalu air itu membanjiri di tanah-tanah mengikut kadar yang telah ditetapkan sebagai faedah bagi makhluk. Air yang dibawa itu membawa buih-buih yang terapung, dan daripada benda-benda yang dibakar dalam api untuk dijadikan barang perhiasan ataupun perkakas untuk digunakan, timbul buih. Demikianlah Allah memberi perbandingan antara al-haq dengan batil. Ini kebat betul, ini kebat. Kerana al-haq itu perlu usaha. Al-haq itu perlu kepada usaha. Sampai dia punya perumpamaan pun kita boleh tengok. Kita kalau baca sekali macam ni tuan-tuan, pening kita. Dia menurunkan anzala minas sama'i ma, dia turunkan hujan dari langit. Fasalat awdiyatun biqadariha, lalu air itu memenuhi lembah-lembah. Air yang turun itu, di atas air itu ada buih. Okey, satu berhenti, simpan kejap yang tu. Dan daripada barang-barang yang dibakar oleh api untuk dibuat perhiasan digunakan, maka ada juga buih-buih seperti itu. Itulah perumpamaan al-haq dengan batil. Pertama, dibawa dua contoh. Satu contoh air, satu contoh api. Lawan lagi. Air
yang turun daripada langit, kemudian lalu lembah-lembah, cair daripada bukit, macam air terjun itu yang bawa. Di atas air itu ada buih, ada buih ke atas. So bawa yang ke atas tu banyak bawa buih. Sama juga emas ke tembaga ke, kalau nak digunakan, sebelum diambil barang itu kena bakar dulu untuk keluarkan benda sen, supaya dapat dia punya pure yang kita nak guna. Maka bila dibakar dengan api, atas tu keluar buih juga. Itulah al-haq dengan batil. Allah Ta'ala kata, fa amma zabadu, yang buih itu yang atas tu akan hilang lenyap, maka manakala yang tinggal itulah yang berfaedah. La ilaha illallah. Batil ni macam buih je, memang dia banyak, memang dia ada ke atas, tapi akan sampai masa tak pakai, lenyap, hilang. Kadzalika yadribullah, begitulah perbandingan al-haq dengan batil. Kemudian dibentangkan dekat sini mereka-mereka yang ikut al-haq dan mereka-mereka yang mengikut kebatilan. Apa ciri-ciri mereka? Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Adakah orang yang tahu al-haqq yang diturunkan daripada Tuhan, Al-Quran, risalah yang diturunkan daripada mursil kepada engkau wahai Muhammad, al-mursal, 3 benda tadi, adakah orang yang tahu kebenaran ini sama dengan orang yang buta? Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya saja orang-orang yang dapat mengambil peringatan itu hanyalah orang-orang yang ulul albab, akalnya sempurna. Al-haq ini perlu kepada pemikiran, dia tak boleh ambil macam tu. Mereka ni sifatnya macam mana? Allazina yufuna bi'ahdillah, mereka ni menyempurnakan perjanjian, terutama kepada Allah, dan tidak mencabuli perjanjian yang telah diperteguhkan itu. Mereka itu orang-orang yang menghubungkan perkara-perkara yang disuruh untuk dihubungkan, silaturahim, ya, dan juga takut kemurkaan Tuhan mereka, serta takut kepada hari al-hisab, yakhafuna su'al hisab, buruknya hari perhitungan. Dan orang-orang yang sabar, memang kena sabar. Orang yang sifat orang yang mengikut al-haq ini, mereka ini sabar, kena sabar. Banyak dia punya, ya, mihnah, dugaan tu banyak nak cari al-haq ni. Mereka ni sabar mengharapkan keredaan Tuhan semata-mata, dirikan salat, menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan secara sembunyi, secara terbuka, dan mereka menolak semua mereka menolak kejahatan dengan cara yang baik. Mereka itu semuanya disediakan balasan yang sebaiknya di akhirat nanti, iaitu jannatu adnin, syurga adnin, kekal mereka bersama orang-orang mengerjakan amal salih. Salamun alaikum bima sabartum, bila mereka masuk syurga, mereka diberikan, ya, salam penghormatan, salamun alaikum bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera ke atas kamu atas kesabaran kamu. Adapun sifat mereka yang menolak ke al-haq itu, sifat yang tolak tadi, yang terima, ini yang tolak itu ialah mereka-mereka yang quduna ahdallahi min ba'di mitsaq, memutuskan perjanjian setelah mereka mengikatnya, memutuskan apa yang Allah Ta'ala suruh sambung, iaitu silaturahim, wa yufsiduna fil ard, dan buat kerosakan atas muka bumi. Mereka itulah yang dapat laknat dan seburuk-buruk tempat kembali. Allahu yabsutur rizq, Allah lah yang membentangkan, memberikan rezeki bagi siapa yang dikehendaki.
Kenapa dia kait dengan rezeki pula? Kenapa bila cerita sifat orang-orang yang tolak kebenaran, tiba-tiba ada ayat Allah bagi rezeki siapa dia nak? Sama juga macam ayat 18 tadi, lillazina istajabu li rabbihimul husna, bagi yang menyahut seruan Tuhan al-haq dapat balasan yang baik. Orang-orang yang ingkar, yang tak menyahut, ayat 18 orang-orang yang ingkar, yang tidak menyahut al-haq, kalau mereka mempunyai apa yang ada di bumi, law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ah, kalau mereka memiliki semua yang ada di bumi dan satu lagi macam tu, sebanyak itu, untuk mereka tebus dengan azab itu. Selalunya orang yang tolak kebenaran ini, selalunya Allah bagi isyarat pada surahnya, kerana tak mahu hilang maslahat dunia dia. Kadang orang bukan tak boleh nampak yang benar dengan yang salah, yang hak dengan batil. Mungkin orang nampak, tahu, tapi takut maslahat dia hilang, periuk nasi dia hilang, rezeki dia dianggap itulah sumber rezeki dia. Kau kalau tak ulur, kau tak boleh hidup. Padahal dia tahu benda tu salah, tapi kerana maslahat dunia dia masih buat. Abu Jahal ada seorang kawan, nama dia kawan baik Abu Jahal, Utbah, kawan baik. Satu hari Abu Jahal musafir, Utbah ada di Mekah. Bila Abu Jahal tak ada, Utbah ini selalu dengar seruan yang dibawa oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal tak ada, dia dengar hari ni. Bagus juga. Esok dengar. Akhirnya hati dia cenderung untuk ikut risalah. Dia kata, nanti Abu Jahal balik aku nak cerita. Utbah. Abu Jahal pun balik. Utbah pun nak cerita tentang hasrat dia tu. Bila Utbah cerita dekat Abu Jahal, kata, Utbah, kalau kau ikut Muhammad, persahabatan kita sampai sini. Utbah pun timbang al-haq dengan maslahat. Kawan Abu Jahal, pemimpin, ada projek, ada macam-macam ni. Tapi al-haq, maka Allah Ta'ala gambarkan mereka tolak al-haq untuk ambil maslahat dunia. Yang berapa je? Berapa ramai orang begitu? Dia tahu benda tu salah, tapi la ilaha illallah. Ini gambaran Quran berikan ya, tentang makna ini. Sangat penting untuk kita ambil. Tuan-tuan, kalau kita tengok siapa nanti surah Ar-Ra'd, tuan-tuan baca, lepas pada itu ayat dia sama ada mursil, Allah Ta'ala al-mursal, baginda Rasul, ar-risalah, Quran. Itu balasan. Masalul jannatil lati, balasan orang yang ikut al-haqq. Wa uqbal kafirin, mereka yang menentang beberapa sifat dan sebagainya. Itu dia maknanya menguatkan apa yang ada dan kita baca dalam surah Ar-Ra'd. Rasanya sampai situlah yang boleh kita bincang pagi ini secara ringkas, surah Ar-Ra'd tentang kekuatan kebenaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada kita hari ini, insya-Allah. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan kekurangan daripada saya sendiri, selamat menunaikan tanggungjawab ya hari ini kita semua untuk 5 tahun yang akan datang ya. Dan Allah mudahkan semua urusan kita.
Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.